Hai, Assalamualaikum. Nama saya Syahidah binti Muhammad Lipai, S54228. Tajuk kajian kepelbagaian fenomena yang berlaku akibat tindakan perubahan iklim di Malaysia. Ianya di bawah SDG 13, iaitu matlamat tindakan perubahan iklim. Pengenalan, kumpulan kami berfokuskan kepada SDG 13, iaitu matlamat kepada perubahan iklim. Perubahan iklim ini merupakan satu perubahan yang penting dalam purata keadaan iklim dalam jangka masa yang sangat lama. Kebiasaannya perubahan iklim sering dikaitkan melalui kesan rumah hijau, pemanasan global, penipisan lapisan ozon, dan sebagainya. Kesan rumah hijau ini merupakan satu isu yang perlu dipandang serius dalam kalangan masyarakat. Menurut kajian Syaharuddin 1998 dan Siti Zakia 2004, hasil kajian mereka mendapati bahawa peningkatan jumlah populasi bandar dan pengurangan litupan vegetasi serta penggunaan kenderaan sendiri dan kemudahan penghawa dingin di Malaysia menghasilkan sejumlah tenaga haba yang menyebabkan ketidakselesaan kepada penduduk dari segi pemanasan suhu yang semakin meningkat. Metodologi kajian. Dalam laporan ini menggunakan kaedah kualitatif, iaitu memperolehi maklumat melalui rujukan, di mana kaedah rujukan adalah yang paling utama kerana pengkaji memperolehi daripada bahan-bahan bacaan seperti kamus, buku-buku, jurnal, artikel dan sebagainya. Bukan itu sahaja, pengkaji juga mencari melalui sumber internet yang berkaitan dengan isu kesan rumah hijau, matlamat pembangunan lestari, SDG 13, langkah untuk mengatasi isu tersebut dan sebagainya. Selain itu, rujukan juga boleh diperolehi daripada sumber laman web rasmi seperti kamus online, data-data, berita harian, statistik dan sebagainya. Hasil kajian kami mendapati bahawa terdapat 4 fenomena perubahan iklim yang berlaku di Malaysia. Yang pertama ialah pemanasan global, kedua kesan rumah hijau, ketiga fenomena penipisan lapisan ozon, dan yang terakhir paras air laut meningkat. Dari segi pemanasan global, berdasarkan hasil kajian yang dikaji oleh ahli DIK 2020, pada kajiannya pengoptimuman potensi pemanasan global kenderaan udara tanpa pemandu turbofan semasa misi pengawasan mendapati bahawa penyumbang utama isu pemanasan global adalah gas karbon dioksida CO2, sementara hidrogen H2, oksigen O dan nitrat oksida NOx juga berpotensi dalam menyebabkan pemanasan global turut berlaku. Pemanasan global yang berlaku menyebabkan kesihatan terganggu, kebakaran hutan dan tanaman pertanian terjejas di bawah pemanasan global yang berbeza-beza. Seterusnya, fenomena kesan rumah hijau. Gas rumah hijau seperti metana dan nitrat oksida yang meningkat mengakibatkan gas rumah kaca juga semakin meningkat apabila bahan bakar fosil dibakar dan melepaskan gas serta mencemarkan udara lain di sekitar atmosfera. Gas rumah hijau juga menuju ke atmosfera dari sumber lain. Sebagai contoh, haiwan ternakan melepaskan gas metana ketika mencerna makanan. Oleh kerana simen terbuat dari batu kapur, ianya mengeluarkan karbon dioksida yang turut memberi kesan kepada bumi. Selain itu, penipisan lapisan ozon. Antara masalah yang berlaku akibat penipisan lapisan ozon di Malaysia adalah masalah kesihatan manusia. Ianya seperti sakit mata, masalah pernafasan serta penyakit kardiovaskular. Banyak kajian telah dijalankan terhadap kesan gas ozon kepada kesihatan manusia, terutamanya dari segi kesihatan kardiovaskular serta pernafasan. Kesan yang paling teruk berpunca dari masalah kesihatan ini ialah boleh menyebabkan kematian. Gas ozon juga memberi kesan terhadap tanaman. Hasil kajian menunjukkan bahawa tanaman yang terdedah kepada kepekatan gas ozon yang tinggi sepanjang musim menghasilkan tanaman yang tidak berkualiti. Di samping itu, perubahan iklim juga menghasilkan fenomena peningkatan perubahan paras air laut.
Peningkatan paras air laut ini boleh mengakibatkan fenomena kemarau berlaku. Sebagai contoh, menurut kajian LIN 2018 dapat dinyatakan bahawa kemarau dapat dikaitkan secara langsung dengan defisit air dan berkaitan secara tidak langsung dengan peredaran atmosfera dan aktiviti antropogenik. Melalui petunjuk yang digunakan, apabila fenomena El Nino semakin meningkat, keadaan kelembapan juga semakin baik, sementara fenomena La Nina pula mengurangkan wilayah yang mempunyai struktur air. Terdapat beberapa cadangan bagi mengatasi kesan rumah hijau atau perubahan iklim yang berlaku di Malaysia. Salah satunya adalah berkongsi kenderaan ke tempat kerja, menjalankan proses sekitar semula terhadap bahan-bahan terpakai, mengurangkan bahan yang menggunakan klorofluorokarbon atau CFC, memasang alat penapis asap di cerobong kilang, menanam pokok atau menambah kawasan hijau dan menghijaukan bumi. Seterusnya, tidak lupa juga kepada dasar atau polisi yang dikeluarkan oleh kerajaan, di mana kita perlu mengenakan denda atau menguatkuasakan undang-undang kepada pihak yang tidak bertanggungjawab terhadap alam sekitar. Secara kesimpulannya, fenomena yang berlaku akibat perubahan iklim ini perlu diatasi dengan segera kerana ianya membolehkan pelbagai lagi masalah berlaku dalam bumi kita. Oleh itu, matlamat SDG 13 perlu dicapai dan perlu dipatuhi oleh masyarakat kini, dan juga tidak lupa juga kepada daripada pihak kerajaan, kerjasama daripada pihak kerajaan, badan kerajaan dan sebagainya. Oleh itu, pelbagai program alam sekitar perlu dijalankan kerana ianya penting untuk menjaga pemeliharaan dan pemulihan alam sekitar kita daripada terus berlakunya pemanasan global. Pelbagai tindakan di dalam hal ehwal negeri di setiap negeri perlu mempunyai hutan simpan yang tidak akan disentuh oleh masyarakat Malaysia, iaitu mampu membuatkan hutan simpan kekal, sihat dan membersihkan udara yang tercemar akibat daripada pencemaran oleh industri perkilangan. Sekian, terima kasih.